Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi Jumaat yang berkah ini, hari penghulu hari, pertama kali kita doa, kita banyakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat jumpa lagi hari ini untuk edisi kedua Forum Jumaat dengan tajuk pada hari ini, siapa waris faraid. Okey, ahli panel yang kita bawakan pada minggu ini, panel jemputan kita masih lagi panel yang sama, Ustaz Hilmi Hanis, dan panel utama kita daripada Masyarakat kita bawakan khas pada hari ini adalah Tuan Baharudin. Kalau minggu lepas kita bersama dengan Tuan Kamran Azman, tapi minggu ni kita bawa Tuan Baharudin pula untuk kita dia kongsikan sedikit pandangan dan pengalaman beliau. Okey, sekejap lagi saya akan intro sedikit berkenaan kita punya panel untuk hari ini. Tetapi untuk sebelum kita mula ni, pukul 11 kita akan mula. Saya nak maklumkan kepada semua yang menonton, yang sedang menonton atau yang akan menonton, saya mohon sekiranya bagi anda semua, apa yang kita buat hari ini, forum yang kita adakan hari ini, majlis ilmu yang kita adakan hari ini bermanfaat. Saya mohon kepada semua sila share, like dan komen kita punya sesi pada hari ini. Share kepada semua yang anda kenali. Semoga sama-sama kita semua dapat manfaat hasil daripada perkongsian daripada panel-panel kita hari ini. Okey. Selain itu, saya kalau kepada kita punya perunding Masyarakat, saya sarankan untuk anda buat watch party di FB page ataupun personal page FB sendiri masing-masing. Sebab bila kita buat watch party ni, kita akan buat engagement secara personal dengan kita punya kenalan-kenalan lah. So kalau dia orang ada persoalan apa semua, kita sendiri pun boleh jawab dekat situ. Tak semestinya share, tak perlu share live yang ada sekarang ni, tapi buat watch party. Create watch party di FB page sendiri, itu lebih baik sebenarnya sebab kita boleh layan persoalan-persoalan daripada rakan-rakan kita yang menonton di FB page kita sendiri, boleh layan sendiri. Itu lebih baiklah. Kalau ada persoalan-persoalan dia orang nak tanya pun lagi personal lah. Mungkin dia orang nak bertanya kepada kita di Masyarakat, ahli panel ni, mungkin dia orang segan nak tulis di dia orang punya bahagian komen tu, komen live sebab ramai orang yang tengok. Tapi mungkin bila dengan anda sendiri, penulis-penulis Masyarakat, bila buat watch party sendiri, dia orang nak bertanya tu, dia orang tak segan lah sebab mungkin kenalan-kenalan anda sendiri. Ataupun dia orang sendiri pun boleh orang kata apa, PM tepi. Boleh message direct kepada anda untuk tanya sebab dia orang tengok anda ada buat watch party. Ini apa yang saya saran lah kepada penulis-penulis My Pusaka. Dan bukan saja penulis My Pusaka, kepada sesiapa saja yang luar sana yang rasa apa perkongsian yang kita sampaikan hari ini bermanfaat, baik untuk diri anda, baik untuk keluarga anda dan baik untuk orang ramai, saya sarankan untuk anda juga kongsikan kita punya live sesi live pada pagi inilah forum Jumaat kita. Okey. Forum Jumaat kita pada minggu ini kita teruskan dengan edisi kedua, masih lagi berkisar tentang topik berkenaan dengan faraid. Tapi kalau minggu lepas kita bawakan topik kejamkah faraid, sebab kita nak lebih faham apa itu faraid, apa itu yang dimaksudkan faraid dan kenapa faraid ini disyariatkan kepada kita orang Islam di seluruh inilah dunia. Okey, tapi minggu ni kita nak lebih dalam lagi, kita nak belajar tentang siapa waris-waris yang dikatakan waris faraid ni. Sebab kalau kita mungkin kat luar sana kita faham ahli keluarga kita ni waris kita lah, betul. Tapi adakah mereka itu semua layak untuk sebagai penerima faraid ataupun tidak? So kalau kata layak, siapa yang layak, dan kalau tak layak, kenapa tak layak? So itu yang kita nak tahu pada hari ini. Selain itu kita ada jugalah persoalan-persoalan berkenaan dengan faraid, dari segi macam anak angkat, macam mana kalau ada kes orang hilang, macam mana pengiraannya. Itu kita nak kupas sebentar lagi lah. Okey, kita pun dah masuk pukul 11, kita dah nak mula. Saya nak jemputlah ahli panel kita pada hari ini.
untuk bersama kita. Assalamualaikum Ustaz Helmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menunggu Tuan Baharudin. Assalamualaikum Tuan Baharudin. Waalaikumsalam. Saya ni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Okey. wabarakatuh. Alhamdulillah. Right. Okey. Okey, sebelum kita mula saya nak kenalkan sedikit lah. Kalau siapa yang menonton pada minggu lepas mungkin dah kenal Ustaz Helmi ni. Tapi saya jarang ataupun saya rasa saya tak pernah live bersama dengan Tuan Baharudin. So hari ni saya nak kenalkan sikitlah kepada orang ramai, mungkin dari kalangan perunding kita dah kenal Ustaz Tuan Baharudin ni, tapi orang luar sana mungkin tak kenal. Okey. Nama panel kita yang pertama Tuan Baharudin bin Penyahi, merupakan pengarah pembangunan perniagaan My Pusaka. Dah mempunyai pengalaman luas dalam bidang perancangan harta dan pengurusan pusaka ni, dan juga merupakan kaunselor ataupun yang menyediakan ataupun menawarkan khidmat kaunseling pusaka di My Pusaka ni. Dia orang hebat lah kalau di My Pusaka ni. Kalau di kalangan perunding kita lebih kenali Tuan Baharudin dengan Tuan Bahar. Itu nama popular beliau lah. Okey. Saya semuanya kalau kalangan perunding memang cukup kenal lah Tuan Baharudin. Okey. Itu ahli panel kita yang pertama. Ahli panel yang kita yang kedua, saya kenalkan sedikit lah bagi yang baru menonton pada minggu ni. Ahli panel jemputan kita Ustaz Helmi Hanis, merupakan founder Akademi Alif, mana pusat pendidikan Al-Quran dan juga Faraid. Dan Ustaz Helmi merupakan pemegang tauliah mengajar daripada MAIS, aktif dalam mengajar Al-Quran dan juga mengajar ilmu faraid di masa tepat lah. Okey. Rasa cukup dua sosok yang ada dengan saya hari ni dah cukup terkenal lah. Saya tak perlu kenalkan lebih-lebih dalam lagi. Okey. Sebelum kita mulakan lah sedikit tentang apa objektif kita pada hari ni. Untuk forum kita hari ni, faraid, siapa waris. Itu tajuk forum kita pada hari ini. Kenapa kalau minggu lepas kita dah tahu sedikit apa itu faraid. So minggu ni kita nak pergi lebih dalam, kita nak kenal siapa waris-waris dalam faraid. Kita nak betulkan pandangan yang ada yang kata dia berhak, ada orang kata dia ni berhak. Okay, so hari ni kita dengar kupasan daripada orang yang arif dalam bidang faraid sendiri, siapa berhak, siapa tak berhak. Itu akan kita cuba kupas pada hari ini lah. Okey, sekali lagi saya maklumkan sebelum kita mula, siapa yang menonton pada hari ini, kita minta share. Kalau rasa bermanfaat, insya-Allah bermanfaat kepada orang ramai di luar sana. Share, like, dan kalau ada persoalan, komen di bahagian komen. Kalau insya-Allah di akhir sesi, kalau ada masa, kita akan cuba dapatkan jawapan daripada panel kita lah. Okey. Saya tak nak buang masa, kita nak pergi teruslah kepada soalan kita hari ini, soalan pertama kita. Saya nak mula dengan Ustaz Helmi. Ustaz Helmi boleh? Boleh, insyaAllah. Alright. Soalan pertama saya lah kepada Ustaz Helmi. Okay, minggu lepas kita dah bincang sedikit Ustaz, apa itu faraid. So minggu ni kita nak tahu Ustaz, bila kita kata faraid, mesti dah dia berkait dapat dengan waris-waris dia lah. Waris faraid, orang yang berhak nak menerima faraid ni lah. Tapi Ustaz, kalau kita tengok dalam ahli keluarga ni dia besar. Ramai. Kalau kita kata ahli keluarga ni ramai. Tapi bila kita kata waris faraid ni, siapa Ustaz sebenarnya yang kata waris faraid ni? Okay, silakan Ustaz. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman nabiy wasi'am. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala
dalam forum Jumaat. Terima kasih Tuan Moderator Ustaz Husaini. Jadi menjawab persoalan Ustaz, iaitu siapakah waris faraid. Seperti mana kita tahu, kalau seseorang meninggal dunia, ramai ahli waris ataupun ramai ahli keluarga yang ditinggalkan. Contohnya dia ada 100 ahli keluarga, kan. Dia ada ibu bapa, anak, bapa saudara, mak saudara, cucu, ada sepupu dan seterusnya. Itu adalah ahli keluarga. Dalam apabila dia meninggal dunia, bukan semua ahli keluarga dia yang akan mendapat harta pusakanya. Yang dapat cuma ahli waris yang berhak sahaja. Ahli waris yang berhak sahaja. Dia ada penapisan dekat situ. Jadi kita tengok, kadang-kadangnya yang tak sepatutnya mendapat harta pusaka, dia yang orang kata lebih-lebih pula, kan. Orang kata jadi tukang penasihat pula. Itu tidak sepatutnya berlaku lah. Jadi kesannya jadi tertangguh ataupun menjadi lambat urusan harta pusaka. Jom kita tengok. Jadi saya nak buat secara ringkas. Ahli waris yang berhak ni dia ada 23 orang sahaja. Ataupun kalau dalam buku faham farid itu ada 25 orang. Saya pecahkan 25. Kenapa 25? Sebab dia ada nak bagikan lelaki perempuan. Kalau 23 ni dia termasuk lelaki ataupun dan perempuan. Itu jadi kurang tu. Okey. Untuk mendapatkan harta pusaka seseorang tu dia ada sebab dia. Ada 3 sebab. Yang pertama pernikahan, yang kedua hubungan kekeluargaan, nasab, dan 3 perhambaan ataupun tuan yang membebaskan hamba. 3 sebab ni. Jadi 3 sebab ni dia akan pecah menjadi ahli waris yang berhak. Jom kita tengok. Yang pertama, apabila seorang meninggal dunia, yang pertama kita tengok hubungan yang paling sedikit sekali, iaitu hubungan pernikahan. Maknanya yang ada adalah waris si mati itu, iaitu suami ataupun isteri. Sebab perkahwinan ataupun hubungan pernikahan. Si mati, yang pertama ahli waris dia suami ataupun isteri. Okey, sebelum saya teruskan, saya nak ingatkan bahawa apabila saya sebut nama ahli waris ni, kaitkan dengan si mati. Jangan kaitkan yang masih hidup. Kadang-kadang orang tanya, Ustaz, ayah saya mati, tinggal mak saya, tinggal adik saya. Jadi berapa bahagian mak saya? Jadi kat sini kalau orang tak fikir, dia akan fikir bahagian ibu. Sebenarnya bukan ibu. Sebenarnya yang meninggal siapa dia? Isteri, kan. Isteri mati. Dan anak-anak dia. Jadi kita faham ya. Kalau suami siapa? Suami si mati. Isteri si mati. Bapa si mati. Bukan bapa kita, bukan bapa yang masih hidup. Okey. Jelas Okey. Yang pertama suami atau isteri. Yang kedua, yang ni yang banyak. Yang 21 orang ni sebab keturunan. Sebab keturunan ataupun nasab. Dia terbahagi pula kepada 4 golongan. Dia ada golongan atas, golongan bawah, golongan tengah dan golongan sisi. Sebab ramai ni kita pecahkan. Golongan atas ni, kalau kita tengok dalam peta minda ni, dia duduk atas si mati. Ataupun aslul waris. Dalam kitab farid panggil aslul waris. Dalam golongan atas ni ada 4 orang. Siapa dia? Bapa, ibu, datuk sebelah bapa, nenek sebelah bapa dan nenek sebelah ibu saja. Jadi 4 orang saja golongan atas. Mana kat sini kalau kita tengok kan, datuk sebelah ibu tu bukan ahli waris yang berhak, bukan ahli waris. Bukan ahli waris, dipanggil zawil arham. Okey. Kalau kita tengok kat sini ada datuk sebelah bapa dan nenek sebelah bapa ni, dan ke atas dia pecah lagi lah. Maksudnya kalau ada bapa kepada datuk sebelah bapa ni ataupun ibu kepada datuk sebelah bapa ni, maknanya moyang lah, kan. Moyang lelaki dan moyang perempuan kepada si mati. Kemudian untuk yang nenek dan ke atas ni, di sebelah perempuan saja, iaitu moyang perempuan dan seterusnya ke atas. Okey. Jadi ini adalah golongan atas. Ada 4 orang.
Seterusnya kita pergi pada golongan bawah. Golongan bawah ni ada 4 orang juga. Ada 4 orang juga. Yang pertama anak lelaki. Anak lelaki kepada si mati. Kemudian anak perempuan kepada si mati. Kemudian cucu lelaki daripada anak lelaki. Cucu lelaki daripada anak lelaki dan cucu perempuan daripada anak perempuan. Cucu perempuan daripada cucu perempuan daripada anak lelaki. Dekat sini cucu tak kiralah cucu lelaki ke cucu perempuan daripada anak perempuan, dia bukannya ahli waris. Dia bukan ahli waris. Dia tidak layak mendapat harta pusaka si mati. Dia cucu sebelah anak lelaki sahaja. Dan kalau kita tengok dekat sini, cucu lelaki daripada anak lelaki dan ke bawah, maknanya cicit lelaki dan cicit perempuan daripada cucu lelaki daripada anak lelaki merupakan ahli waris. Panjang tu. Panjang. Sebab apa panjang? Sebab dia bagi detail. Kadang-kadang orang tak faham. Cicit mana ni yang dapat ni? Cicit ada banyak. Ada daripada cucu lelaki, ada daripada cucu perempuan, daripada anak lelaki, daripada anak perempuan. Kita kena detailkan. Itu ahli waris tu kita kena detailkan. Okey, 4 orang. Golongan bawah. Kemudian golongan tengah. Golongan tengah, ini ramai. Ada 8 orang. Sebab apa ramai? Kita tengok. Yang pertama, saudara lelaki seibu sebapa. Adik-beradik lelaki si mati sama ibu sama bapa. Ibu bapa yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara perempuan si ibu sebapa, adik-beradik perempuan si mati sama ibu sama bapa. Kalau kita tengok dari aliran ni tengok sama kan? Sama. Ibu bapa yang sama. Yang jadi banyak, ni sebab dia jadi banyak. Saudara lelaki sebapa. Tadi si ibu sebapa, yang ni sebapa. Melalui bapa saja. Maksudnya ibu dia lain. Adik-beradik sama bapa saja. Ibu lain. Dan seterusnya yang ke-14, saudara perempuan sebapa. Saudara perempuan sebapa. Dan 2 orang lagi anak lelaki, anak saudara lelaki daripada saudara lelaki si ibu sebapa. Yang kat sini. Daripada saudara lelaki sebapa ni anak dia, anak pula anak yang lelaki. Itu anak saudara lelaki kepada si mati daripada saudara lelaki si ibu sebapa. Dan ke bawah. Yang ni kat sini dia berkembang sebelah lelaki saja. Maknanya kalau kat sini cucu lelaki cucu saudara lelaki daripada anak saudara lelaki daripada saudara lelaki seibu sebapa. Dan yang seorang lagi anak saudara lelaki daripada saudara lelaki sebapa. Jadi kalau kita tengok kat sini, anak saudara perempuan bukan ahli waris. Begitu juga anak lelaki dan anak saudara lelaki dan anak saudara perempuan daripada saudara perempuan si ibu sebapa dan sebapa bukan ahli waris. Bukan ahli waris. Okey. Kemudian kalau dah ada sebapa ni mesti ada si ibu kan? Kita tengok. Dan 2 lagi iaitu saudara lelaki seibu dan saudara perempuan seibu. Okey. Cuma beza saudara lelaki seibu ni anak dia tak ada. Tak kira lah lelaki atau perempuan, maknanya anak saudara daripada saudara lelaki dan saudara perempuan si ibu ni dia bukan ahli waris. Dia sebelah sini saja. Sebelah saudara lelaki seibu sebapa dan sebapa saja. Okey. Ni 8 orang. Jadi dekat sini kadang-kadang berlaku kalau kita buat siasatan ahli waris, dia mengatakan okey, si mati ada adik-beradik. Tapi adik-beradik tu kena detail. Adik-beradik siapakah? Kadang-kadang orang sangka kalau ada saudara lelaki seibu sebapa ni, saudara lelaki seibu tak dapat. Sebenarnya salah. Kalau saudara lelaki seibu sebapa ni ada, dia tidak boleh menghalang saudara lelaki dan saudara perempuan seibu. Dia tetap dapat. Tu kena tahu. Okey, itu golongan tengah. Dan yang terakhir golongan sisi dalam keturunan, iaitu kat sini ada 4 orang saja. Okey, siapa dia? Yang pertama, bapa saudara seibu sebapa sebelah bapa. Sebab apa? Bapa saudara ni ada 2. Satu sebelah bapa, satu sebelah ibu. Sebelah ibu kita tak nak. Kita ingat. Sebelah ibu ni, bapa saudara dan ibu saudara sebelah ibu ni bukan ahli waris. Dia nak sebelah bapa je. Sebelah bapa pula dia nak yang lelaki saja. Okey, yang lelaki saja. Okey, ini yang pertama. Yang kedua, bapa saudara
sebapa sebelah bapa. Maknanya nenek dia lain lah. Datuk sama nenek lain. Untuk bapa saudara ni dia tak ada seribu. Dia tak macam saudara lelaki ni, saudara lelaki dan saudara perempuan ni. Dia ada seribu. Bapa saudara dia sampai sebapa je. Dia stop situ. Seribu tak ada. Okay, dan dua orang lagi iaitu sepupu lelaki daripada bapa saudara ibu sebapa sebelah bapa. Sepupu lelaki si mati daripada mana? Daripada bapa saudara ibu sebapa sebelah bapa. Okay. Dan yang terakhir iaitu sepupu lelaki daripada bapa saudara sebapa sebelah bapa. Dia seperti mana saudara lelaki ibu sebapa dan juga anak saudara tu sama. Cuma dekat sini dia tak ada perempuan, dia lelaki saja. Dan ke bawah ni contohnya ada anak sepupu lelaki daripada bapa saudara ibu sebapa sebelah bapa. Ni panjang nama dia. Kalau dalam bahasa Arab senang je. Bahasa Arab dia panggil apa dia? Amun kan? Amun sini. Amun syaqiq, amun li'ab. Kalau Melayu ibu dia panggil khalun. Pak saudara ni. Tapi bahasa Melayu kita kena detailkan lah, kena panjang sikit lah. Itu sebab dalam peta gambar rajah pokok ni kita ringkaskan. Sebab kalau tulis jadi macam ni lah, panjang. Okey, habis golongan nasab dan yang terakhir sebab walak, iaitu pembebasan hamba. Yang ini satu sajalah yang membebaskan hamba. 23 orang. Yang ini tak kira lah lelaki perempuan. Ada pembebas hamba lelaki, ada pembebas hamba perempuan. Itu sebab kalau dalam buku faham faraid itu dia 20-25. Sebab sini suami isteri satu dan pembebas hamba dia satu. Dan jumlah dia 23 tambah 2, 5. Okey, saya itu secara ringkaslah tentang siapakah ahli waris yang berhak. Nanti tuan Ustaz Husaini akan sharekanlah e-book ni. Tuan-tuan boleh download lah secara percuma. Kalau nak rujuk balik. Okey, wallahu alam. Okey, baik Ustaz. Okey, baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Kita dengar penjelasan tu ibu sebapa anak lelaki, anak perempuan, mungkin dengar pun dah keliru, pening. Itu baru part siapa waris. Belum lagi kita pergi ke part yang nak kira macam mana. Okey. Tapi jangan risau. Untuk sesi hari ni, alhamdulillah Ustaz Hanis berbesar hati nak share dengan kita e-book percuma. Apa yang beliau sharekan tadi tu boleh dapatkan di bahagian komen. Okey, siapa yang menonton ni pergi bahagian komen, download, ada link kita sediakan, boleh download e-book percuma waris siapa yang berhak, waris faraid siapa yang berhak. Percuma je, boleh pergi ke bahagian komen. Okey, dah alang-alang pergi bahagian komen tu boleh share sekali. InsyaAllah bermanfaat. Kita dengar ni first soalan dah menarik, dah best dah. Okey. Saya nak teruskan, saya nak pergi ke panel kita yang kedua, Tuan Bahar. Tuan Bahar, orang yang berpengalaman dalam bidang, yang berada di lapangan lah kita kata, selalu berjumpa dengan ahli waris, buat kaunseling pusaka. Orang yang banyak saya belajar dengan beliau lah berkenaan kaunseling pusaka ni. Tuan Bahar, saya nak tanya pengalaman lah. Sebab Tuan Bahar orang yang berada dalam lapangan, pengalaman Tuan Bahar sendiri. Macam mana bila kita buat kaunseling pusaka, jumpa dengan waris-waris bergaduh ni, ada ke Tuan Bahar kes-kes yang kita jumpa waris yang datang menuntut pusaka, tapi bila kita tengok balik, kita cek balik silsilah apa tu hubungan dia, rupanya tak ada hak pun dalam faraid ni. Sila Tuan Bahar, share. Terima kasih Zaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bil amin wa sallallahu alaihi wasallam. Ini apa tu, memang ada ya, kadang-kadang kita jumpa kes macam tu. Jadi perkara pertama kita kena faham faraid kan. Tadi Ustaz Hilmi ada share tadi, ada kena-kena yang banyak yang berlaku, tapi saya nak share satu cerita je lah. Cerita ni suami tu meninggal, dia meninggal
meninggal isteri, seorang isteri, itu seorang abang. Seorang abang tu abang seibu sebapa. Orang selalu panggil abang kandung kan. Dan juga dua orang adik perempuan tapi sebapa. Ya. Jadi macam apa tu Ustaz Helmi terangkan tadi kan, kalau saudara lelaki, saudara seibu dia masih ada hak kan, tapi kalau saudara sebapa ni dia lain cerita sikit. Itu yang salah faham. Ya. Jadi dia tinggalkan harta lah, ada rumah kan, ada kenderaan, ada akaun bank dan juga ada tabung haji. Okay. Dan tabung haji tu pula dia dah letakkan penama atas nama abang tadi lah. Sebab biasa ni yang berlaku dekat masyarakat kita, bila macam akaun KWSP, tabung haji ni dia dah letak masa muda-muda, belum kahwin lagi. Lepas kahwin, dia dah lupa dah. Penama apa pun kadang-kadang tak letak penama. Jadi bila meninggal, tabung haji tu ditinggalkan ada dalam 400,000 dalam tu. Jadi abang dia tadi keluarkanlah duit tu kan. Dia isteri pula masa yang sama dia buat tuntutan. Dia nakkan duit tu dan juga harta-harta tu. Dia buat tuntutan sebab ni satu cerita lagi. Arwah suami dia bijak jugalah. Dia bijak juga, dia dah merancang. Dia buat wasiat. Dia buat wasiat semua harta-harta dia tadi yang saya sebut tadi, kenderaan, rumah, akaun bank semua tu dia wasiatkan kepada isterinya. Okay. Jadi tapi duit tadi tabung haji tu sebab dia ada penama, abang ipar itu dah keluarkan, ya. Lepas tu yang adik-adik perempuan tadi kan yang sebab apa tadi menuntut, menuntut. Jadi dia dah bagi dah, dah bagikan dia orang ni ceritalah lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Jadi daripada 400,000 tu dia ambil 200,000, yang perempuan tu ambil seorang 100,000. Dan dia tak kira yang isteri pula kan. Lepas tu bila isteri menuntut pula, dah nak buat macam mana. Jadi bahagian dia pula yang 200,000 dapat tu dia bagi pada isteri tu 100,000. Itu yang berlaku. Okey. Lepas tu sekarang ni tentang rumah semua tu, isteri tu dah ada buat wasiat tadi, dia dibawa lah melalui lawyer pergi mahkamah syariah buat tuntutan. Jadi masa bicara tu abang ipar tu saja yang datang. Jadi abang ipar tu cakap, asal adik dua orang tu tak datang. Masa tu baru dia tahu yang adik ipar dua orang tu yang sebab apa tu tak ada hak. Ya. Adik ipar tu datang. Adik perempuan ipar dua orang tu datang tapi tak boleh terlibat. Dia tak dipanggil lah. Mahkamah dipanggil abang ipar tu saja. Ya. Jadi masa bicara tu pula hakim tanyalah pada abang ipar tu, sekarang tinggal yang dalam bicara tu isteri dengan abang ipar je, yang adik ipar tak boleh masuk kan, sebab dia bukan waris. Jadi tanya, hakim tanya pada abang ipar tu, tuan setuju tak ni adik arwah adik tuan ni ada buat wasiat pada isterinya, jadi tuan setuju dengan wasiat ni? Jadi dia jawab macam ni, dia kata kalau wasiat tu sah, yang bukan hak saya pun tak nak ambil, berdosa dia, tak haram tu. Dia kata masuk neraka. Jawab. Jadi apa tu, dia pun mahkamah pun memutuskan, maksudnya dia tak ada kata dia setujulah. Jadi mahkamah keluarkan perintah faraid, isteri tu sebab dia tak ada anak, dapat 1/4 dan abang ipar tu dapat 3/4. So macam mana tu? Kan duit dah bagi-bagi, ada yang waris yang tak berhak dah dapat. Rumah macam mana? Itu masalah dia. Memang meraunglah isteri tu. Itu apa cerita. So saya tak nak sambung cerita tu. Saya tinggalkan cerita tu, tonton sesi keempat nanti, 2 minggu lagi, tentang tajuk tentang muafakat waris taharush. Macam mana nak selesaikan masalah macam ni. Okey, jadi apa pengajaran yang dapat bila berlaku kematian ke, masih hidup ke, penting waris kena faham faraid. Tak faham kena belajarlah. Tanya orang lah, kan, jangan memandai-mandai. Ini dia terus je, kan? Dah keluar duit terus bagi macam tu je, kan. Lepas tu kedua, wasiat. Masuk wasiat tu ramai orang faham. Salah faham ya.
memang niat dia baik nak tinggal kepada isteri dia, tetapi masalahnya dia tak faham wasiat untuk orang Islam ni kita hanya boleh wasiatkan kepada bukan waris untuk sedekah. Itu pun tak lebih 1/3. Kalau nak wasiat kepada isteri sama sebenarnya boleh, tapi waris lain kena setuju. Baru boleh buat wasiat. Kalau tidak kena cari cara lain, ya. Okey. Dan last sekali, kalau bila berlaku ke ataupun belum berlaku pun jangan mandai-mandai, cari orang pandai. Kena tanya pakar. Contohnya dia ada tadi tak faham faraid kan? Tanya pakar. Dia nak ada wasiat. Tanya pakar. Macam mana wasiat dia nak handle. Sebenarnya macam saya cakap, wasiat tu walaupun dia buat wasiat, kalau waris setuju tak ada masalah kan. Jadi sepatutnya bukanlah terus saja nak filekan ke mahkamah syariah macam itu. Kan ada masalah kan. Jadi sebaik-baiknya ada wasiat bertulis ke, tak bertulis ke, tak ada wasiat ke, dah buat hibah ke apa saja, kita first kali buat counselling. Itu yang banyak kami di My Pusaka buatlah. Kita uruskan, sebelum kita nak uruskan, kita buat counselling, jumpa waris dulu, kasih faham faraid, kasih keterangan harta ni apa maksud, penama, itu satu lagi, penama tadi kan. Penama bukan hak kan, dia datang tanggungjawab, kena bayarkan hutang arwah kan. Lepas tu nak bagi macam mana, ikut faraid ke dan sebagainya. Ya, itulah yang saya pengalaman. Banyak lagi tapi saya just share itu sajalah. Saya kasih ruang Ustaz Almi cerita lagi. Ya, itu saja. Alright, okey. Baik. Terima kasih Tuan Maha. Sama. Okey, itu orang kata apa, real case lah apa yang berlaku dekat luar sana lah. Bila Tuan Maha sendiri turun ke lapangan, berjumpa dengan waris-waris yang ada masalah ni. Itu macam apa, orang kata apa, bila kita dah ambil hak tapi last sekali lepas tu kita tahu yang hak tu sebenarnya bukan hak kita. Itu susahlah. Sebetulnya sebelum pembahagian tu berlaku, kita kena tanya orang yang lebih arif. Kena tanya siapa-siapa yang lebih tahu untuk lebih kita dapatkan kepastian siapa yang ada hak dan siapa yang tak ada hak. Okey, kalau betul nak tahu kepada orang di luar sana yang mungkin tak tonton kita punya episod edisi pertama yang kita adakan Jumaat yang lepas, kita punya perkongsian forum Jumaat pada hari ini, kita dasarkan dia kepada buku Faham Faraid yang ditulis oleh ahli panel jemputan kita sendiri, Ustaz Hilmi Hanis. Okey, macam mana nak dapatkan buku ni? Buku yang sangat menarik, ringkas, sesuai, mudah difahami, sesuai kepada kita-kita yang kurang orang cakap apa, pendedahan berkenaan faraid, belum mahir berkenaan faraid tapi nak tahu berkenaan faraid. Ini buku yang bagi saya cadangkan, saya galakkan untuk orang yang menonton ni untuk dapatkanlah. Macam mana nak dapatkan? Boleh dapatkan di laman web www.fahamfaraid. Dekat situ kita boleh buat tempahan, boleh juga dapat tahu ejen-ejen yang terdekat di kawasan sana, ejen yang menjual buku ini, dan boleh dapatkan ulasan ringkas berkenaan dengan buku ini. Okey, topik kita pun yang kita adakan untuk forum Jumaat ni adalah berdasarkan kepada buku Faham Faraid ni lah. Macam apa yang Tuan Maha cakapkan tadi, pada sesi keempat nanti, edisi keempat, kita akan bawakan tajuk Takarruj, merupakan salah satu tajuk di bahagian kedua buku ni, bahagian pengiraan. Topik berkenaan pengiraan ada tajuk Takarruj. Kita akan bawakan tajuk Takarruj tu, ataupun dalam bahasa kita ni muafakat waris. So faraid ini bukan sahaja berkenaan dengan pembahagian yang kita tahu seperti biasa, tapi ada juga Takarruj ataupun muafakat waris. So macam mana muafakat waris ni berlaku? Dia ada rukun dia, ada syarat-syarat dia. Kita akan tahu pada sesi terakhir kita untuk forum faraid, forum Jumaat Faham Faraid nanti. Okey, itu kena tunggu nanti sesi keempat nantilah. Okay, untuk hari ini kita teruskan lagi dengan soalan-soalan kita. Saya nak pergi kepada Ustaz Hilmi sekali lagi. Soalan seterusnya Ustaz Hilmi. Okey, tadi Ustaz dah terangkan berkenaan dengan waris-waris faraid lah. Dah nampak dah. Dah pergi dia punya carta tu pun dah orang kata pun nak study carta tu pun ambil masa kat tu.
Tapi ada setengah orang Ustaz yang tak ada orang kata apa, belum ada rezeki ataupun tak bernasib baik untuk ada zuriat sendiri. Lalu ambil anak angkat. Macam mana Ustaz golongan orang kata apa, waris-waris yang macam orang-orang yang tak ada waris tapi ada ambil anak angkat. Anak angkat ni macam mana pula hak dia dalam faraid? Dan ada satu lagi golongan yang saya rasa banyak orang salah faham dari segi yang kita namakan dia anak susuan. Sebab anak susuan ni dia punya hubungan dengan apa ibu susu dia tu dah macam nak macam anak tapi tak macam anak, lain. Tapi dari segi faraid macam mana? So saya minta Ustaz jelaskan beza antara anak angkat dan anak susuan ni dan macam mana hak mereka dalam pengiraan faraid. Minta Ustaz silakan Ustaz. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Usaini di atas soalan yang dikemukakan. Okey, anak angkat dan anak susuan. Ini menarik. Okey, jadi perbezaan anak angkat dan anak susuan ni, anak angkat kita angkatlah anak tu kan. Ya, angkatlah. Jadi anak angkatlah. Okey. Anak angkat ni dia seorang lelaki atau perempuan ataupun pasangan suami isteri yang mengambil seorang kanak-kanak yang bukan nasabnya tu menjadi anak dia, yang menjadi anak dia. Dia apa? Dia layan seperti anak dia. Dan menjadi kalau di proses untuk bagaimana kita nak mengambil seseorang kanak-kanak itu menjadi ada anak angkat, dan dari segi hukum syariat dia tak ada apa-apa syarat, dia bebas. Dan kalau dalam sirah kita boleh tengok yang mana baginda Rasulullah SAW telah mengambil Zaid bin Harithah sebagai anak angkat baginda, dan ketika tu baginda membinkan Zaid bin Harithah ni kepada diri baginda, iaitu Zaid bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apabila syariat melarang perbuatan tersebut, maka Rasulullah pun menukar balik Zaid bin Harithah. Okey. Itu anak angkat. Dan anak susuan pula, ini dia ada syarat, iaitu seorang bayi lelaki atau perempuan yang menyusu seorang perempuan wanita yang bukan ibunya, bukan ibu kandung dia, mengikut syarat-syarat tertentu dalam mazhab Syafi'i. Antara syarat-syaratnya mestilah dia bawah umur itu bawah 2 tahun qamari, bawah 2 tahun, dan juga penyusuan tersebut 5 kali kenyang. 5 kali kenyang. Dah 5 kali cukup, 5 kali kenyang, okey, anak tu dibagi anak susuan. Dan anak susuan ni seperti mana Ustaz Usaini kata, hubungan dia dengan ibu susuan seperti hubungan ibu dan anak. Jadi dia apa? Dia disabitkan mahram ketika tu. Maksudnya dia tidak boleh mengahwini adik-beradik susuan dia. Dia tidak boleh kahwin adik-beradik susuan itu. Mereka seperti adik-beradik. Seperti adik-beradik. Cuma ibu lain dia. Dia dihubungkan dengan sebab susuan tu. Disebabkan susuan tu. Dan itu perbezaan antara anak angkat dan anak susuan. Persamaan antara kedua anak angkat dan anak susuan ni, mereka dalam pembahagian faraid mereka tidak mendapat hak langsung. Jadi tadi kita dah tengok kan, yang pertama tadi siapakah ahli waris. Jadi kalau kat sini mereka bukan ahli waris walaupun nama tu nama anak. Jangan salah faham. Kan? Anak ni dia mesti anak kandung sahaja mendapat harta pusaka. Okay, anak angkat, anak susuan, satu lagi anak tiri. Anak tiri pun tak dapat, kan? Anak tiri, apalah anak-anak lagi kan? Itu tak dapat. Yang dapat anak kandung sahaja. Macam saya pernah satu kisah yang datang kepada saya, dia meminta buatkan satu pengiraan faraid, yang mana pengiraan tersebut pengiraan munasakhat, kematian berlaku. Yang ajaibnya yang datang tu bukan anak kandung. Yang datang tu anak angkat. Ni anak angkat yang bagus ni. Yang anak angkat ni dia tolong cuba selesaikan masalah pusaka untuk
anak-anak ni kandung si mati. Anak kandung si mati. Ni bagus. Ni bagus. Dia tolong. Dia tolong selesaikan. Okay. Yang tak bagusnya dia pergi berebut kan. Itu tak bagus. Okay. Okay, itu sebab sedikitlah. Okay. Wallahu alam. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Jelas penerangan. Dari segi perbezaan hubungan antara anak angkat dan anak susuan ni dengan ibu angkat atau ibu susuan ni, dia ada perbezaan lah. Anak angkat ni dia tak ada perbezaan. Dia betul, dia tak ada orang cakap apa hubungan yang macam kita kata anak susuan ni dah macam mak sendiri. Ada hubungan mahram tu. Macam Ustaz jelaskan. Tetapi kena faham dari segi pengiraan faraid, dua-dua sama saja. Mereka orang yang tak ada hak, tak layak menerima faraid sebab mereka tidak dikira sebagai waris. Itu penerangan yang jelaslah daripada Ustaz Hilmi. Okey. So kepada orang di luar sana yang ada anak angkat, yang ada anak susuan, kena jelaslah. Dari segi faraid, mereka ini tak ada hak untuk dapat harta mengikut pengiraan faraid lah. Okey. Okey, sebelum saya teruskan kepada Tuan Bahar berkenaan dengan anak angkat ni juga. Saya dengan Tuan Bahar ni saya suka dengar pengalaman perkongsian dia. Tapi sebelum kita dengarkan perkongsian pengalaman daripada Tuan Bahar, sekali lagi saya nak maklumkan kepada yang menonton, ada e-book percuma daripada Ustaz Hilmi sendiri, alhamdulillah, yang kita letakkan di bahagian komen. Boleh pergi ke bahagian komen dan download berkenaan dengan pengiraan waris ni, siapa waris yang berhak. Okey, setelah itu saya harapkan, saya galakkan, saya syorkan kepada yang menonton untuk kongsi live forum Jumaat kita pada hari ini. Share kepada semua yang anda kenali, rakan-rakan, ahli keluarga, sanak saudara yang mungkin tak sedar ada satu forum perkongsian ilmu yang bermanfaat pada hari ini. Mungkin dengan hasil daripada share yang kita buat boleh berbagi manfaat kepada mereka dan insyaAllah ada saham untuk kita semualah insyaAllah. Okay, seterusnya saya pergi kepada Tuan Baharudin. Tuan Bahar, saya nak tanya Tuan Bahar, pengalaman Tuan Bahar sendiri dalam bila di lapangan berjumpa dengan ahli waris ni, pernah ke Tuan Bahar sendiri berjumpa kes-kes yang kata apa, ada waris yang datang, sama ada dia anak angkat ataupun anak susuan ataupun waris lain datang tapi mengira orang lain ni, adik-beradik yang dia kata adik-beradik dia sebagai waris, padahal bila kita cek balik sebenarnya bukan, rupanya anak angkat tak dikira sebagai waris. Dan kalau kata ada pun macam mana Tuan? Apa kita boleh buat lah bila kita ada anak angkat atau anak susuan? Okay, Tuan, silakan Tuan. Terima kasih Tuan Hasani. Okey, memang ada beberapa kes yang macam tu lah tapi saya just share satu je lah Ini cerita macam ni, sama juga suami meninggal, suami meninggal, dia meninggalkan seorang isteri dan seorang anak. Seorang anak, sebenarnya ini anak lelaki lah, sebenarnya anak angkat, tapi sebab dia ambil dari kecil, jadi dianggap bukan dianggap lah, dia jadikan anak susuan, anak susuan. Jadi maknanya dia menganggap sebagai anak dia. Jadi kebanyakan salah faham masyarakat kita, sebab anak susuan tu tak batas sembahyang dan sebagainya, maknanya seolah macam anak sendiri kan. Jadi mereka ramai yang fahamkan maknanya pusaka pun dia berhak lah, terutama sekarang anak lelaki. Jadi dia tak ada buat apa-apa perancangan apalah, maknanya dia tak risau kan. Bila dia meninggal, isteri dia dan anak lelaki saja. So tak ada orang yang lain berhak lah kan. Jadi apa yang berlaku adalah kemudian suami itu meninggal. Suami meninggal tu, isteri terus duduk rumah tu, and then bersama anak angkat itu, anak susuan tu. Kemudian tiba-tiba isteri pula meninggal. Isteri meninggal, anak tu masih duduk rumah tu. Okay.
membesar ke situ dan terus tinggal situ, mana hasratnya rumah tu nak tinggal kepada anak lah kan. Ada satu tinggal itu saja harta dia ada kan. Jadi tiba-tiba je ada datang ada arwah daripada sebelah suami, daripada sebelah isteri, semua datang menuntut sebab mereka tahu itu anak angkat kan. Semua orang tahu, tapi pemahaman suami isteri itu sendiri yang salah faham tentang konsep anak susuan ni. Mereka menganggapkan itu sebagai anak kandung, berhak dari segi faraid, so tak risau kan, memang akan jatuh pada dia. Jadi maka berlakulah drama lah, tuntut menuntut, bergaduh, menghalau anak angkat tu, sebagainya. Itu memang menyedihkan lah. Jadi kadang-kadang berlaku macam ni. Jadi apa pengajaran kita dapat? Nombor satu, sama juga, kena faham betul faraid, bukan setakat pengiraan juga. Dan tadi Ustaz sentuh kan di pasal anak angkat tu, apa beza dengan anak susuan. Itu kena faham, jangan buat-buat tak faham. Dia kadang-kadang dia cuba mempertahankan ini anak susuan ada hak bagai kan. Itu hukum adalah hukum. Kita jangan buat hukum diri. Itu kena jelas. Okey. Sebenarnya kalau dia tahu, sama ada tak kira lah sebenarnya anak angkat ke anak susuan, dia tak sepatutnya jangan ambil risiko lah kan. Dia boleh saja buat perancangan. Sebab ini yang kita selalu sebutkan pasal wasiat. Wasiat, kita boleh tinggalkan wasiat untuk anak angkat kita. Sebab anak angkat kita tu bukan waris kan. Kita boleh saja buat wasiat kepada anak angkat kita, asalkan tak lebih 1/3. Kalau lebih pun, yang lebih tu waris lain setuju, tak ada masalah. Yang pentingnya buat wasiat. Lepas tu satu. Kedua, bila dah berlaku kematian, jangan seolah-olah dah ada wasiat tu, macam saya sebut cerita yang mula-mula tadi kan, jangan ingat wasiat tu akan jadi hak kita. Benda tu masih kena uruskan. Harta tu masih milik orang yang mati kan, kena uruskan, kena tukar nama. Jadi jangan terus nak buat tuntutan macam tu je. Apa yang perlu buat adalah dapatkan pakar, dapatkan kaunselor, jumpakan dengan waris dan terangkan. Jadi boleh dapat muafakat, boleh bincang-bincang, nak lepaskan hak ke sebagainya. Itu yang penting. Tapi yang penting sekali asalnya tadi, jangan salah faham anak susuan dengan anak angkat tu. Itu sendiri dah. Jangan salah faham. Kedua, kena jelas yang anak susuan ke anak angkat tu memang bukan waris, tak berhak. Jadi ketiga, rancanglah. Kalau kita ada hasrat ke atas harta tu ke ada anak angkat kita ke, anak susuan ke, atau siapa saja, kena rancang. Buat wasiat ke, buat pesanan ke, bertulis, dan sebaik-baiknya buat hibah lah. Okey? Baik. Itu saja saya. Yang pentingnya, bayangkan apa yang berlaku, sebelum saya lupa, selama tu, lepas itu kan, isteri situ bersama anak angkat atau anak susuan tu, maknanya apa? Ada hak waris lain. Tak pasal-pasal dah termakan terbatil. Itu kena faham. Kita kalau leka, kalau kita tak nak faham faraid, tak faham hukum, tak pasal-pasal termakan terbatil. Itu kena jaga. Okey? Right. Itu saja saya. Okey, baik. Terima kasih Tuan Bahar. Itu orang kata apa, perkongsian real case apa yang berlaku di luar sana lah akibat daripada tak faham kenaan siapa yang berhak, siapa waris dan siapa yang bukan waris. Bila kita kata dengan faraid ni lah. Okey, kepada yang menonton, sekiranya ada persoalan, boleh tinggalkan di bahagian komen. InsyaAllah kita akan jawab. Sekiranya ada masa, kita akan jawab sebentar lagi di akhir sesi. Dan sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan, boleh bertanya kepada perunding-perunding kita yang menjemput anda untuk join sesi live kita pada hari ini. Ataupun sekiranya anda tak tahu dengan siapa anda nak tanya, boleh pergi ke laman web www.mypelaka.info.
Di situ boleh klik di bahagian tele bantuan dan tinggalkan maklumat anda. Pihak kami Malpustaka akan hubungi anda untuk terangkan sebarang persoalan anda berkenaan dengan faraid ataupun berkenaan dengan perancangan harta ataupun berkenaan dengan nak buat analisa faraid di sendiri, nak tahu siapa waris yang berhak, siapa yang tak berhak, berapa banyak hak, boleh boleh buat di sekali lagi saya sebutkan www.malpustaka.info. Okey, kita teruskan lagi soalan kita. Seterusnya Ustaz Helmi, balik kepada Ustaz Helmi. Ustaz, soalan saya seterusnya mungkin tak apa tu berkenaan dengan waris sangat, tapi dia ada hak kepada waris lah. Soalan saya berkenaan dengan orang yang hilang. Bila kita kata hukum faraid ni, macam mana kita nak mengira pusaka apa tu orang yang hilang? Sebab bila kita nak kata pusaka ni, dia rukunnya tu yang ni tu mestilah mati dulu, pemilik harta tu mestilah mati. Tapi kes-kes yang orang hilang, kita tak tahu dia ni hidup ke tak, mati ke, hidup ke, tapi dah lama tak jumpa, tak tengok. Waris-waris dekat apa tu yang ditinggal ni terkotak-kanting, tak tahu macam mana nak faraidkan harta tu, kan tiba-tiba muncul balik ke. So macam mana Ustaz nak buat dengan bila kita kata menghadapi soal situasi orang hilang? Adakah apa tu kita boleh bahagikan faraidkan dia punya pusaka? Dan kalau macam berlaku kes-kes macam ni, tiba-tiba pula orang hilang tu balik semula, macam mana pula kita nak buat? Minta Ustaz jelaskanlah berkenaan dengan kes-kes yang macam ni. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mafqud ataupun orang yang hilang. Dalam faraid dia ada pembincangan tentang orang hilang ni. Jadi pada asasnya orang yang hilang ni dia ada tiga perkara yang letak pada yang ada pada dia yang dihukumkan. Yang pertama, apabila berlakunya kehilangan, dia kalau dia berkahwin, isteri, kalau yang hilang ni lelaki lah, isteri dia tidak boleh dikahwini. Okay? Isteri tak boleh kahwin. Okay? Dan yang kedua, harta dia tidak boleh diwarisi. Tidak boleh diwarisi. Sebab antara syarat faraid, rukun faraid yang utama adalah mestilah pemilik harta tu meninggal dunia. Pemilik harta tu meninggal dunia. Itu yang kedua. Maknanya harta dia tidak boleh diwarisi sebab tak jelas lagi dia mati ke tidak. Dan yang ketiga, dia boleh mewarisi. Contoh kan, dia hilang 5 tahun dah hilang. Kemudian ayah dia meninggal. Ayah dia meninggal. Maka dia ada layak mendapat harta pusaka ayah dia tu. Boleh letak juga dia merupakan ahli waris yang hilang tu. Dia merupakan ahli waris. Okey, dia layak. Okey, contoh kalau kita nak tuntut juga boleh. Sebab dalam antara syarat kematian seseorang pemilik harta tu, yang pertama kematian yang jelas, kematian hakiki yang jelas. Maknanya ada sijil mati, ada permit kubur, ada laporan polis dan sebagainya. Dan yang kedua kematian hukmi. Kematian hukmi ni hanya untuk kes yang orang yang hilang. Untuk orang yang hilang. Okay, di Malaysia kita ada peruntukan undang-undang yang mana kita menggunakan peruntukan undang-undang sivil yang mana disyaratkan kehilangan tersebut mestilah 7 tahun. Barulah boleh ahli waris buat permohonan anggapan kematian kepada dia punya ahli keluarga atau waris dia yang hilang tu untuk buat tuntutan harta pusaka. 7 tahun. Mana kena tunggulah 7 tahun. Dah 7 tahun baru boleh buat. Okey. Katakan dia dah buat, dah selesai dah harta pusaka tadi ustaz ini tanya kan. Dah bagi dah harta pusaka semua. Dah dapat dah. Ahli waris semua dah senyum dah. Tiba-tiba ada orang ketuk rumah, buka pintu tengok ayah hidup lagi. Ada ayah yang hilang tu hidup lagi rupanya. Terkejut. Anak-anak semua. Ayah hidup lagi. Kan? Tapi dah siap bagi pusaka dah. Dekat sini hukumnya, ni hukumnya. Hukumnya kalau berlakunya macam tu, ahli waris hanya beri yang mana tinggal atau pusaka yang tinggal. Contohnya dia dapat 1 juta contohnya.
Dia belanja tinggal lagi 50,000. Kena bagi 50,000 lah. Lagi baki tu, itu bukan dikira hutang. Kira tak dapat lah. Pemilik harta tu ambil, ayah tu ambil 50,000 je lah. 50,000 sahaja. Jadi kalau kes macam ni berlaku kat kita, cepat-cepatlah habiskan duit tu. Kod kan. Datang balik, habiskan dulu. Senang. Okey, wallahu alam. Terima kasih Ustaz, jelas. Alhamdulillah apa tu ada orang kata apa, bukannya kalau kata hilang kita biar aje. Dia ada juga dalam Islam ni ada hukum juga yang mengatakan boleh, kita boleh, tapi adalah syarat-syarat dia. Jangan kata hari ni hilang, mencarinya tidak, esok dah faraid dah harta. Itu tak boleh lah. Itu yang salahnya. Dia ada tempoh-tempoh yang kita kena tetapkan, dah ditetapkan, kena ada pula cara-cara dia untuk kita dapatkan harta-harta tu lah. Okey, baik. Kita balik kepada Tuan Bahar. Tuan Bahar, apa tu orang yang sekali lagi saya cakap, yang pengalaman memang dalam bidang ni. Macam mana, saya nak tanya first kali, pernah tak jumpa, saya rasa pernah lah jumpa dengan kes-kes yang macam ni. Dan orang kata dari segi praktikalnya, sebagai orang yang memang buat melaksanakan urusan-urusan ni, secara praktikalnya macam mana kita nak buat bila jadi kes-kes yang orang hilang ni. Macam mana waris nak menuntut harta-harta ni lah orang yang hilang ni. Silakan Tuan Bahar. Okey, terima kasih saya ni. Okey, tadi banyak Ustaz dah sentuh bila berlaku orang hilang semua, macam cara kita boleh buat kan, buat anggapan kematian lah, kita boleh siarkan akhbar lah, kita buat cabatan sijil kematian lah, apa-apa saja kita kena tengok detail dia, hilang macam mana, tempoh dia bagai kan, dan kita proceed dia punya proses undang-undang lah, itu kami ada buat. Tapi saya nak share lain sikit cerita pasal orang hilang ni. Dia bukan pusaka orang hilang, tapi waris yang hilang. Waris hilang. Hilang bukan hilang apa pun. Dia sebenarnya ni pasal bila pusaka ni kan, bila arwah ayah meninggal, lepas tu mak duduk situ, tak ada masalah. Lepas tu bila mak meninggal pula, itu jadi masalah. Itu kita, masyarakat Melayu kita, itu masalah dia. Bila ayah meninggal, mak duduk situ, anak-anak macam reda tapi tak buat tindakan lah, tak diurus pun. Lepas tu bila mak meninggal, itu jadi masalah, jadi perbuatan. Jadi apa yang berlaku ni, yang abangnya, abangnya berkeras tentang tapak rumah tu, sebab masa mak dia hidup tu, dia yang buat rumah tu, renovate rumah tu lah, dia tinggal dengan keluarga dia bagai kan. Jadi adik, padahal kalau ikut faraidnya adik-adik lain pun ada hak juga kan. Jadi apa yang berlaku, bila adik dia bersuara, abang tu marah, dan adik tu mengajuk, buat lari, buat diri, menghilangkan diri, lepas tu lepas hampir 20 tahun, 20 tahun, anak-anak abang tu pun tinggal situ sama, dah besar. Lepas tu abang tu lah meninggal. Bila abang tu meninggal, anak dia nak buat tuntutan lah kan, sebab dia ingatkan itu ayah dia lah. Itu banyak orang Melayu macam tu je, cakap-cakap mulut macam tu je, tapi sebenarnya Gran Mahasin nama arwah ayah lagi kan. Jadi bila dia nak urus anak tu, nak uruskan, dia tengok waris faraidnya termasuklah adik, adik arwah ayah dia tu. Jadi yang jumpa kami, so nak macam mana buat ni, kan, nak urus yang tak boleh lah. Yang apa yang kami pernah buat adalah kita panggil jejak waris. Maknanya apa? Maknanya kita bantu, cuba usahakan untuk cuba cari waris itu sendiri. Sebab kita tahu dia mati ke hidup, dia orang tak tahu. Bayangkan bila ditanya, dia kata kami
dah lama tak berhubung lah sebab pasal pusaka dia kan. Dah lama tak berhubung, nombor telefon tak tahu tinggal mana pun tak tahu. Tapi Allah tinggal arah mana pun agak-agak tahulah tapi tak berani tak tahu dunia exact address, alamat tak tahu ya. Jadi apa kami buat, kami bantu pergi cari kawasan tu kawasan tu, tanya orang situ, tanya kat masjid, tanya surau, lalas daripada list khairat kematian tu dia ada daftar situ, kita dapat rupanya dia masih hidup lagi. Lepas tahu masih hidup, lepas tu bila bincang-bincang akhirnya dapatlah penyelesaian. Kami dapat bantu. Lepas tu selesaikan dengan baik. Itu saya nak ceritalah. Kalau nak itu part of kata orang yang tadi saya cerita part taharus tadi macam mana tu sebab adik tu berhak, adik tu dah merajuk kan. Ini sekarang anak buah tinggal situ pula kan. So macam mana tu kan. Jadi kalau dari segi hak ada hak kan. So tapi macam mana tu. Jadi faraid ni bukan setakat kira saja kan. Faraid ni pasal macam mana nak manfaatkan harta tu, macam mana nak silaturahim berkekalan kan, macam mana supaya tak ada waris mudarat kan, dan yang paling penting sekali macam mana nak berlaku adil sesama waris. Itu empat perkara tu selalu saya tekankan lah. Okay, itu saja nak share lah sebab kita pun dah dekat pukul 12 lah. Alright, itu saja. Alright. Okay. Sedar, orang kata dalam sedar tak sedar. Dah betul sejam kita ni. Okay, tapi ada lagi ni soalan. Kita kena cepat-cepat lah. Okay. Saya seterusnya saya pergi kepada Ustaz Ilmi. Ini soalan terakhir saya pada hari ni lah. Sebelum kita tutup dengan soalan last, tapi ini last soalan yang saya nak tanyakan. Ustaz, bila kita cakap tadi Ustaz bercerita tentang waris ada 25, tolak yang suami isteri yang tolak ni tu 23 lah ahli waris dalam orang kata pengiraan faraid ni ada itu ahli warisnya. Tapi sebenarnya mungkin ada orang yang sedar atau ada orang yang tak pernah dengar atau tak sedar. Kita ada satu lagi orang yang bukan waris tapi satu institusi, satu entiti yang kita namakan dia sebagai Baitul Mal. Baitul Mal ni ada keadaan-keadaan tiba-tiba dia dapat pusaka. Yang mana dan pengiraan Baitul Mal ni di Malaysia kita ada. Ada hak yang Baitul Mal boleh dapat kalau mengikut faraid lah. Okey, so saya nak Ustaz jelaskan sikit lah bila first kali Baitul Mal tu apa ringkasnya. Lepas tu kenapa di Malaysia ni Baitul Mal boleh ada hak faraid, boleh jadi waris, dah macam waris lah. Ustaz silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Husaini atas soalan. Okey, Baitul Mal ni kalau ikut sejarah dia macam kalau kita lah kalau nak nak samakan dengan sekarang ni macam Kementerian Kewangan lah kan. Kementerian Kewangan itu Baitul Mal pada sejarah keagungan Islam dahulu. Yang mana fungsi dia untuk secara mudahnya dia kutip dan agih. Dia kutip dan agih. Dia untuk memajukan ekonomi umat Islam. Kutipan tu contohnya contoh macam kharaj, jizyah, usyur, wasiat. Kalau sekarang ni berkaitan dengan wakaf, harta kafarat, zakat, itu fungsi Baitul Mal. Dan salah satu macam tadi saya terlupa nak sebut, sebab mendapat warisan harta pusaka tu ada 4 sebenarnya, bukan 3. Yang pertama pernikahan, yang kedua nasab, yang ketiga walak, yang hamba, pembebasan hamba tu, dan yang keempat Islam. Yang keempat Islam. Islam inilah Baitul Mal. Baitul Mal. Sebab Rasulullah SAW pernah bersabda, wa man taraka malan faliwarisihi wa ana warisun man la warisulah. Kata Nabi, sesiapa yang meninggal dunia dan meninggalkan harta,
faliwarisah faliwarisih faliwarisatih. Maka bagi harta pusaka tu bagi ahli waris dia. Wa ana warithun man la warisalah. Dan aku menjadi waris bagi orang yang tidak ada waris baginya. Nabi akan mewarisi harta orang yang tidak ada ahli waris. Kalau dekat sini ulama mentafsirkan sebab Nabi tidak boleh mewarisi harta. Jadi Nabi ni adalah agama Islam. Maknanya orang masyarakat Islam akan mewarisi harta orang yang tidak ada ahli waris. Dalam konteks sekarang, siapa yang menguruskan harta umat Islam? Baitul Mal. Baitul Mal. Itu sebab dalam pembahagian harta pusaka, Baitul Mal pun merupakan ahli waris yang berhak. Dan itu termaktub dalam undang-undang. Hatta dalam, kalau kita nak buat urusan harta pusaka kecil pun, Baitul Mal pun boleh layak untuk untuk menjadi pemohon untuk menguruskan harta pusaka atau nak menjadi pentadbir pun boleh. Itu Baitul Mal. Dia mempunyai bidang kuasa terhadap harta pusaka si mati. Kalau dalam pembahagian, dia akan mendapat secara asabah. Maksudnya sama ada si mati tu ada ahli waris, yang mana ahli waris tu dia tidak menghabisi harta pusaka. Contohnya si mati meninggalkan isteri sahaja. Seorang isteri sahaja, lain tak ada. Maka isteri akan dapat 1/4, maka bakinya tu akan diberikan kepada Baitul Mal. Baitul Mal. Ataupun yang meninggal dunia ni mu'allaf. Mu'allaf yang meninggal dunia. Walaupun dia ada ahli keluarga, tapi dalam Islam, orang yang berlainan agama mereka tidak boleh mewarisi antara satu sama lain. Maka dia tak boleh, harta dia tidak difaraidkan kepada ahli keluarganya atau ahli warisnya yang bukan Islam. Maka ketika itu seluruh hartanya akan diberikan kepada Baitul Mal, kepada Baitul Mal. Itulah sedikit berkenaan dengan Baitul Mal yang merupakan ahli waris juga sebenarnya. Iaitu kita kena anggap kadang-kadang orang tak nak bagi kat Baitul Mal ni, nanti Baitul Mal dia ikut dia je kan. Baitul Mal kaya. Jadi kita kena jelas sebenarnya kita bagi tu bukan kita bagi pada Baitul Mal. Kita bagi Baitul Mal uruskan. Duit tu ke mana? Duit itu akan kepada umat Islam. Dia cuma mengurus je. Jangan risau, dia tak ambil. Dia tak ambil duit tu. Dia uruskan, dia bagi kepada siapa? Pada umat Islam. Jangan risau. Wallahu a'lam. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Clear penerangan. Selain daripada orang yang kita panggil ahli waris yang kita kenal ni, yang cici-cici kita ni, ada lagi kes-kes yang mana orang yang mungkin luar, satu bukannya orang lah, satu entiti yang ada hak kepada pusaka kita dalam keadaan-keadaan tertentu. Contoh Ustaz kata tadi, mu'alaf, tak ada tinggalkan sesiapa, waris dia adalah Baitul Mal. Dan Baitul Mal akan menguruskan bagi pihak umat Islam. Di Malaysia, kita mengambil kira pengiraan Baitul Mal sebagai waris kita. Okey, Ustaz, betul Tuan Bahar. Jadi Ustaz dah jelaskanlah dari segi orang kata apa, kenapa Baitul Mal boleh menerima harta semua dengan hadis-hadis dan dalil yang membuatkan hujah tu. Tapi bagi untuk Tuan Bahar sendiri, sebagai orang yang pengalaman menguruskan pusaka ni, macam mana bila realitinya kat luar sana lah, bila kita kata pengurusan pusaka yang melibatkan Baitul Mal, dan kepada waris-waris yang orang kata apa terlibat, ada Baitul Mal dalam bila dia orang buat pengurusan pusaka tu, macam mana, apa yang dia orang perlu buat, apa yang dia orang perlu tahu, dan macam mana dia orang nak uruskan benda tu. Tuan Bahar, sila jelaskan Tuan Bahar. Terima kasih Saini. Memang betul. Baitul Mal mungkin boleh katakan sebagai salah satu waris juga kan. Dia ada satu kes nak share. Lepas taklimat, saya buka satu masjid. Lepas tu AJK masjid tu datang jumpa saya, mengadu lah. Dia kata, AJK masjid tu lelaki kan. Tapi biasalah orang Melayu ni, dia selalu mengadu bukan cerita sendiri, cerita isteri dia. Dia kata, ni isteri saya hari tu pergi bicara. Dia kata, pergi bicara pusaka. Dia 3 beradik, 3 beradik perempuan lah.
pergi bicara, tuntut pusaka mak dia meninggal. Mak meninggal. Bila dia pergi tu, tiba-tiba tengok, ya Allah, dia kata ada lelaki pula. Ya, wah, di mana datang ni kan? Jadi bila tengok-tengok, rupanya itu adalah pegawai Baitul Mal. Jadi maknanya pegawai Baitul Mal ada hak, sebab waris dia tak ada asabah, tak ada laki kan. Jadi bila dikira-kirakan bahagian Baitul Mal tu ada hak sehingga 50,000 lebih. Jadi memang dia orang terkejut lah. Dia terkejut. Jadi tanya saya, so nak buat macam mana ni kan? Ni 50,000 ni bukan kami mampu pun. Ya. Jadi apa saya nak beritahu beberapa perkara tentang ni. Nombor satu, balik kita kena faham faraid kita. Kalau kita ada harta, ada keluarga, kena faham kalau kita meninggal apa jadi. Apa yang berlaku, asal ayahnya kan. Ayahnya harta, dia isteri, dia tak merancang, tak ada buat apa, ya, tapi bila dia meninggal, isteri tu masih duduk situ bersama anak perempuan. Maknanya apa? Maknanya ada bahagian, kat situ pun dah ada bahagian Baitul Mal dah. Kan? Tapi tak diuruskan. Hanya diuruskan bila mak dia meninggal. Barulah dia sama adik-beradik bincang macam mana nak buat kan. Ya, sebab Melayu macam itulah, kalau ayah meninggal, mak yang take over kan. Bila mak meninggal lah baru fikir siapa nak take over kan, benda macam tu. Jadi bila dah bercara jadi macam tu. Sebenarnya banyak Baitul Mal bukan nak sangat pun tanah ke rumah tu kan. Maknanya itu sebab Baitul Mal nak nilainya dalam bentuk wang lah. Sebab bahagian Baitul Mal tu bukan nak belanja apa, nak pakai sendiri kan. Benda tu untuk masyarakat Islam. Dia memegang hak untuk masyarakat Islam. Ya. Jadi dia tak boleh senang nak lepaskan hak. Kalau waris sesama waris adik-beradik ke kan, boleh bincang-bincang, boleh lepas hak. Tapi bila bagi Baitul Mal, dia tak boleh buat macam tu. Kan? Dia ada tanggungjawab ke atas bahagian tu untuk diberikan kepada masyarakat Islam. Ya. Jadi pilihan yang ada satu, tebuslah. Tadi kalau 50,000 ke 60,000, saya pernah dengar sampai 100,000 lebih pun ada. Ya, bagi Baitul Mal. Kalau tak mampu, Baitul Mal bukanlah kejam sangat ke nak paksa, tak ada pun kan. Boleh bincang, yang pentingnya boleh bayar ansuran berapa yang mampu. Ya. Yang paling pentingnya, kalau kita tak buat apa-apa, maknanya apa? Maknanya tu harta tu ada bagi Baitul Mal, kita boleh termakan harta batil. Itu yang kita kena elakkan. Jangan main kalau dengan anak beranak ke atau adik-adik, boleh lagi mampun kan. Kalau kita termakan hak orang Islam luar sana, berat cerita je. Itu kena jaga. Jangan ambil ringan. Rumah tu kita nak beribadah kat situ kan. Jadi takut apa yang kita buat semua tak diterima nanti sebab kita dah termakan batil. Itu kena jaga. Okey? Itu je saya lah. Okey, baik. Terima kasih Tuan Bahar. Itu orang cakap apa, penjelasan dari segi praktikalnya macam mana yang berlaku kat luar sana lah. So memang betul, first kali kita kena tahu siapa yang waris, siapa bukan waris. Dan kalau ada keadaan-keadaan yang ada Baitul Mal, kita kena tahu yang Baitul Mal sebenarnya dia bukanlah menggunakan harta pusaka yang dia dapat sebagai yang dia berhak untuk dapat tu untuk penggunaan dia, tapi adalah untuk diagihkan kepada umat Islam. Digunakan untuk pembangunan umat Islam. So jangan salahkan Baitul Mal pula kata nak berebut harta. Kena tahu memang dia ada hak Baitul Mal. Sebab dia memegang tanggungjawab untuk seluruh umat Islam di Malaysia ni. Okey. Baik, alhamdulillah kita selesai dengan soalan-soalan saya pada hari ini. Okey, tapi sebelum kita tamatkan forum Jumaat kita untuk minggu ini, untuk edisi pada kali ini, saya nak bagi sedikit seorang seminit kepada ahli panel kita untuk kata-kata akhir, sedikit nasihat ke berkenaan dengan topik kita pada hari ini, kita orang yang menonton di luar sana. Kita mula dengan Ustaz Hilmi. Ustaz Hilmi, silakan sedikit nasihat kepada orang luar sana berkenaan dengan topik kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi kita kena ingat hakikatnya harta yang kita ada ataupun kita akan ada tu semua tu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi kita serahkan pada Allah Taala menentukan bahagian. Jadi kalau ada rezeki kita, alhamdulillah. Kalau tak ada rezeki kita, itu bukan hak kita, itu bukan kita punya, maka kita redha. Mungkin ada ada hikmah di sebaliknya. Dan kalau kita dapat banyak, kena fikir tanggungjawab kita. Kita kena ingat kalau ada yang bukan ahli waris tu susah, kita ada tanggungjawab nak bantu. Jangan fikir kita ahli waris ni kita dapat, kita punya je. Memang betul hak kita, tapi dari segi lain kena ada juga hubungan kekeluargaan, kasih mengasihi ini antara satu sama lain, bantu membantu antara satu sama lain. Itu kena ada juga. Okey, itu saja. Wallahu alam. Okey, baik. Terima kasih Ustaz Hilmi. Sebenarnya Tuan Bahar, sikit nasihat Tuan Bahar. 1 minit. Nasihat akhir. Silakan. Okey, terima kasih. Banyak dah Ustaz Hilmi dah sebut tadi kan. Yang satu je saya nak sebut pasal hak dan tanggungjawab ni ya. Kita selalu mempersoalkan faraid ada hak dan ada tanggungjawab. Kita selalu salahkan bila berlaku pergaduhan rebut pusaka, kita akan salahkan waris lain. Ada hak tapi tak jalankan tanggungjawab dia. Betul? Tapi satu je kita tak buat. Kita tak salahkan diri sendiri, kita tak bertanggungjawab ke atas diri kita, ke atas keluarga kita sendiri. Kalau kita bertanggungjawab, kita akan berbuat sesuatu. Nombor satu, kita kena tahu kita punya structure faraid kita sendiri. Belajar ilmu faraid itu. Banyak cara tempat nak belajar, boleh kira, itu pertama. Kedua, kalau kita tahu rasa-rasanya waris-waris kita yang kalau berlaku kematian kat kita, mereka akan ambil hak faraid mereka tetapi tak bertanggungjawab. Ada kita hanya nak reda macam tu je. Nanti terinaya, bergaduh-gaduh. Ada yang termakan harta batil kerana tak diuruskan, lambat diuruskan bagai. Jadi kita yang kena ambil tanggungjawab. Jangan sebelum nak suruh orang bertanggungjawab, yang kita tak boleh kawal, yang kita boleh kawal tanggungjawab kat atas diri kita, kat atas keluarga kita. Kita kena rancang lah. Rancang. Ni sekarang kalau harta ni apa berjadi pada saya akan jadi macam ni. Jadi apa kena buat? Kalau hasrat ni nak tinggalkan harta kepada isteri, pada anak, buat. Buat tu buat dalam bentuk dokumen. Buat wasiat ke, buat hibah ke apa, semua dalam bentuk dokumen supaya tak dipertikaikan. Itu saja yang saya nak nasihatkan lah. Okey? Okey, baik. Terima kasih Tuan Baharudin. Terima kasih Ustaz Hilmi atas perkongsian kita pada hari ini. Edisi kedua kita pada pagi ini. Alhamdulillah. Hari ini kita jelas siapa waris faraid, siapa berhak, siapa yang tak berhak, dan ada isu-isu lain juga, persoalan-persoalan yang kita timbulkan yang dijawab. Sekali lagi saya berterima kasih kepada kedua-dua ahli panel sudi luangkan masa untuk berkongsi kepada kita. Dan kepada yang menonton bersama kita, saya ucapkan terima kasih kepada yang like, kepada yang komen dan share. Teruskan share kepada semua orang di luar sana. Semoga kita semua dapat sedikit banyak dapat manfaat-manfaat yang kita hasil daripada perkongsian daripada dua ahli panel kita pada hari ini. Okey. Sebelum saya tutup kita punya sesi pada hari ini, saya nak maklumkan sekali lagi, kalau kita ada sediakan e-book percuma untuk nota untuk topik kita pada hari ini, boleh dapatkan di bahagian komen. Ada persoalan boleh tinggalkan daripada bahagian di komen, insyaAllah. Saya minta maaf sebab masa kita dah ambil banyak, kita tak boleh nak menjawab secara live. InsyaAllah kita akan cuba jawab secara personal kalau ada persoalan-persoalan di bahagian komen. Okey, sebelum saya tutup, saya nak maklumkan untuk minggu depan, hari Jumaat, kita akan teruskan dengan edisi ketiga. Kita nantikan topik yang akan kita bawakan pada minggu depan. Masih lagi berkisar berkenaan dengan faraid, tapi dengan tajuk-tajuk yang lebih menarik. Dan sekali lagi, tonton bersama untuk minggu depan dan share, like dan komen untuk kita kongsi manfaat bersama kepada semua orang.
Okey, dengan itu saya tutup majlis pada hari ini. Dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.